semuka, mai ke sekolah, belajar di sekolah. La ni kaedah la dia panggil maya pula, itu kaedah maya. Okey. Jadi satu lagi kaedah dia panggil kaedah online. Online ni macam ni lah. Kita nak cakap pakai kamera ni, dipanggil kaedah Google Meet, dia panggil StreamYard, dia panggil video call dan sebagainya lagi lah. Kami pihak sekolah, pihak cikgu ni selalu bermesyuarat. Beginilah kaedah dia dengan kementerian, dengan jabatan, PPD dan sebagainya lah. Usak pun cakap dengan cikgu pun pakai alam maya macam ni juga. Baik, saya nak fokus kepada kaedah PDPR ni untuk tuan-tuan dan perempuan para walid pada malam ni yang hadir ada berapa dah 20 orang habis. Alhamdulillah. Saya ucap selamat datang lah bagi yang baru masuk. Dan kaedah yang saya nak sampaikan ini, kita insya-Allah kita pasal gunalah kaedah ini selagi sekolah tidak buka. Berita tak sah Menteri Kanan Pendidikan sebut katanya sekolah akan dibuka secara berperingkat, paling awal pun bulan 9 dan 10. Jadi kita kena faham. Saya rasa 9-10 tu lebih diberi penumpuan kepada sekolah menengah, iaitu anak-anak kita yang akan mengambil peperiksaan SPM, STP dan STAP. Tapi bagi sekolah rendah ni saya rasa dah kebetulan dah selepas pun diumumkan bahawa UPSR yang biasanya yang kita buat sebelum ni tahun 2019 dah pun maksudnya dihapuskan lah. Tidak ada lagi UPSR, diganti dengan kaedah kaedah apa ni? PSR pula. Kaedah pentafsiran dalam bilik darjah. Apa yang tu akan diterangkan lebih detail oleh Cikgu Man, kaedah bagaimana anak-anak tuan dan perempuan dinilai untuk memberi markah dan juga kaedah peperiksaan lah. Dia tak ada periksa macam dulu dah. Sekolah menengah pun sekarang ni periksa online. Jawab soalan, hantar jawapan. Macam tu. Jadi sekolah rendah kita buat bentuk pentafsiran. Dan ni PK1, Cikgu Azman akan terang nanti. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dalam taklimat ini, PDPR yang kita laksana ni, tuan-tuan dan puan kena anggap bahawa kelas yang kita sedang jalan ni bukan main-main. Bukan kelas biasa-biasa, sonok nak buat. Anak kita tak masuk kelas pun tak apa, anak kita tak jawab pun tak apa, anak kita tak hantar pun tak apa, tak boleh. Sebab segala rekod anak-anak kita yang belajar dengan cikgu kaedah online ini, kaedah yang PDPR ini, semua direkodkan. Dan markah akan diberi. Contohnya tengah tahun ni, kami cikgu telah pun membuat tafsiran kepada pembelajaran, sistem pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Kita bagi markah kepada mereka. Tahap penguasaan mereka 1 hingga 5. Yang lemah 1, yang bagus 5. Jadi tahap penguasaan itu bukan saja dinilai dengan dia menjawab soalan, dapat betul semua dalam Google Meet ke, dalam WhatsApp yang cikgu hantar tu, tapi menilai dari sudut pelbagai kerajinan dia, masuk dia aktiviti dan sebagainya. Banyak nanti cikgu fikir saya jemput dalam agenda kita ni, saya nak minta Cikgu Azman akan bercakap lah. Dia akan bercakap terang tentang bagaimana penilaian markah itu diberikan kepada anak tuan-tuan dan perempuan. Nanti tuan-tuan yang ada di sini kena kongsi dengan kawan-kawan, jiran-jiran yang tak main ni. Mereka tak masuk, rugilah. Satu. Yang kedua mungkin tak dapat masuk kerana masalah internet, tak apalah, tolong kongsi dan maklum kat mereka. InsyaAllah saya minta nanti pihak pentadbir akan tulis dalam bentuk tulisan, akan forward pada semua grup apa hasil daripada mesyuarat kita pada malam ini, taklimat kita pada malam ini. Okey. Jadi saya dah sentuh perkara yang berkaitan dengan PDPR ni, dua kaedah tu. Saya ulang sekali lagi supaya tuan-tuan faham bahawa kaedah yang digunakan ni kita anggap bahawa kaedah yang kekal dah. Norma baru ni kita kena buat ni bukan main-main macam tahun 2020. Mula-mula tu kita sok-sok ya, buat tak buat dan sebagainya. Ni kita bagi fokus dah. Sebab pengambilan anak-anak tuan-tuan pergi ke sekolah menengah pun dinilai melalui kaedah buat video, temu duga secara rakaman dan sebagainya. Baik, seterusnya insyaAllah saya nak minta juga guru tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya soalan lah, bertanya yang guru tahun 6 yang ada pada malam ini. Dan lagi satu, saya nak minta Cikgu Ustazah Sabirah berkongsi tentang psikometrik hala 7 anak tuan-tuan dan perempuan sekejap lagi. Tak apa, lepas saya bercakap ni, saya jemput
Cikgu Azman dulu sekali. Cikgu Azman PK1 dia akan ulas. Dan seterusnya nanti kita akan bagi Ustazah Sabirah cakap bab psikometrik tu. Dan seterusnya kita akan buka soalan. Kita buka dulu untuk buku tahun 6 untuk bercakap. Untuk sampaikan maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan anak tuan-tuan dan perempuan. Saya tahu malam ni saya fokus untuk tahun 6. Saya harap bila bagi fokus pada tahun 6, tuan-tuan dan perempuan dapat maklumat awal. Tahun 5, tahun yang 4, 3 sampai yang 1 tu nanti kita akan tuak kemudian. Yang ni kita mula dulu. Sebab anak tuan-tuan nak keluar dah lepas ni. Ni dah bulan 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 4 bulan, 5 bulan nak ngaji. Mengaji kaedah ni kan. Dan saya pun tak boleh nak abang bila sekolah tu boleh masuk kembali. Yang tu saya tak jawab. Yang ni hanya menteri saja yang umum. Bila sekolah akan dibuka dan boleh bersemuka balik. Kemungkinan tahun depan tu cerita lain lah. Kaedah ini akan diteruskan. Okey, saya ingat bagi round pertama ni saya konti dulu untuk saya sampaikan kaitan secara umum lah kepada tuan-tuan dan puan. Saya serah balik kepada Cikgu Syamil untuk agenda yang seterusnya. Ya, silakan. Okay, terima kasih Cikgu Ihsan. Kita sambung terus. Silakan Cikgu Azman untuk menyampaikan taklimat. Okey, silakan. Untuk pengetahuan semua, saya record lah. Kita punya sesi planning saya record. So sekejap saya rasa kalau tak sempat semalam ni, kalau tak esok pagi saya share dengan waris-waris dekat grup tahun 6 Unisham dan 6 apa satu lagi 6A kan. Alright, saya nanti saya share video malam ni. Okey, video malam ni saya record. Nanti nanti saya share hasil recording ni untuk tontonan untuk waris yang tak dapat masuk lagi. Silakan Cikgu Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat saya Cikgu Syamil selaku moderator kita malam ni. Yang berusaha Cikgu Nurul Ihsan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Yang hormati Kak Keh, Guru Penerangan Hawa Murid. Yang hormati Cikgu Syamil selaku Guru Penerangan Kurikulum. Para waris tuan-tuan dan puan-puan yang diingati sekalian. Last but not least, guru-guru Sekolah Kebangsaan Hakim Tih yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, inilah kali pertama julung-julung kalinya kita mengadakan sesi Google Meet yang macam ni. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dalam alam maya yang macam ni diberi manfaat, diberi keberkatan, insya-Allah kerja buat kita diberkati dan dirahmati insya-Allah. Terima kasih pada Cikgu Ihsan memberi laluan kepada saya untuk memberikan beberapa perkara penting berhubung dengan murid-murid yang kini anak-anak tuan-tuan dan perempuan berada di tahun 6. Jadi saya rasa Cikgu Ihsan dah jelaskan berhubung dengan PDPR kita. Jadi tuan-tuan dah sedia maklum, selalulah mengikuti siaran secara rasmi daripada media masa yang sedia ada. Kita ada televisyen, kita ada media masa yang boleh kita gunakan handset kita untuk kesahihan setiap berita yang kita terima. Sebab itulah kita melihat selalu tagging dia, kalau tak pasti jangan kongsi. Ini yang kita kena perlu alert, kita kena perlu prihatin. Jadi untuk PDPR kita ni insya-Allah, seperti mana kata Cikgu Ihsan tadi, seperti mana yang diwawarkan oleh KPM, kita berada di fasa PDPR online. Dan bila sebut online ni tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada PDPR ni bukan benda baharu. Kita dah mula lalui sejak daripada tahun lepas lagi, kalau tuan-tuan masih ingat. Kita lockdown bulan Mac 2020. Dari situlah kita diperkenalkan dengan PDPR dan sehingga kini dia dah berusia setahun lebih dah. Dan kalau ditakdirkan dia akan berlanjutan lagi. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, PDPR ni akan berlangsung fasa yang kedua ni sehingga 17 bulan Julai. Akan berhenti untuk fasa yang kedua, kita direhatkan sebentar untuk cuti pertengahan penggal yang kedua. Dan kita ingat setiap apa yang kita nak sambung PDPR ni adalah berdasarkan input daripada KPM, kesahihan daripada KPM. Seandainya sekolah masih tidak dibuka, maka kita akan meneruskan sesi PDPR ini. Cuma, ni ada cuma dia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita buat sistem offline.
di mana tuan-tuan dan puan-puan dibekalkan modul. Masih ingat tak lagi, wakil datang ke sekolah untuk ambil modul, tapi disebabkan kita lockdown untuk PKP ni, tidak ada pergerakan waris ke sekolah. Jadi maksudnya tidak dibenarkan waris datang ke premis kerajaan di sekolah. Maksudnya kita masih buat sistem PDPR secara online. Dan seandainya PKP ni dibuka kepada fasa yang kedua dan ketiga dan ada pergerakan yang dibenarkan, maka pihak pengurusan akan berbincang untuk fasa seterusnya. Mungkin kita akan buat sistem offline lagi sekali, maksudnya modul diberikan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang dibuat. Masa ni kita masih lagi meneruskan PDPR secara online. Jadi bila sebut orang ni online ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat memahamilah. Pihak sekolah memahami atas kekangan talian internet, data yang ada. Jadi tak ramai murid-murid yang dapat join sekali untuk PDPR ni. Cuma sebelum saya meneruskan tentang apa yang saya nak beri taklimat selepas ini adalah mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemudahan internet, yang ada talian internet, yang ada data, yang boleh buka setiap mana guru hantar latihan melalui sistem online agar dapat memantau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat latihan tersebut. Sebab apa yang dapat laporan pada guru-guru, sebab kita boleh cek ya tuan-tuan dan puan-puan, boleh cek dengan handset yang ada pada guru-guru, siapa yang buka, siapa yang tak buka. Jadi bila cek semua buka, semua baca. Jadi tak ramai yang melibatkan diri dengan latihan yang diberikan. Jadi mohon sebaik sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan memantau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyiapkan latihan. Tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak dapat siapkan dalam masa PDPR sebenar, maksudnya daripada pukul 8 pagi hingga 1.15 tahap 2, selepas waktu tersebut pun masih diterima. Waktu petang ikut kekangan masa yang ada, keluasan masa yang ada. Petang boleh buat, malam pun boleh cikgu terima lagi untuk latihan anak tuan-tuan dan puan-puan. Seandainya tak sempat, esok pun boleh lagi. Jadi yang pastinya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan jangan ketinggalan. Bila ketinggalan maksudnya apa, setiap guru yang sampaikan dalam online itu adalah ilmu, dan setiap ilmu yang disampaikan mengikut kemahiran yang ada dalam buku teks anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita miss sekali latihan, maksudnya kita dah bergerak kepada latihan yang lain. Jadi mohon sebaik tuan-tuan dan puan-puan memantau agar anak tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan dengan latihan yang diberikan, sebab cikgu telah menyediakan satu latihan yang menjurus ke arah apa yang ada dalam DSKP ataupun yang mudahlah apa yang ada dalam buku teks. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham yang tu. Dan seterusnya saya nak menjurus kepada PBD. Kalau ikut taklimat yang diberikan untuk tahun 6, kita ada 4 aspek utama PPSR. Pelaporan pentadbiran sekolah rendah, dia ada 4 aspek utama. Pertama ada UPSR, kedua ada PBD, ketiga ada PJSK, dan keempat ada psikometrik. Dan insyaAllah psikometrik tadi nanti akan diterangkan oleh Ustazah Sabirah kita tentang psikometrik. Saya nak menjurus kepada 3 aspek utama. Untuk aspek pertama UPSR, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita dah tahu dah dimansuhkan. Banyak sejarahnya, dan kalau tuan-tuan seusia, tuan-tuan masih ingat lagi pentingnya UPSR ni dahulu kala, sekarang dah menjadi sejarah. Dan mudah-mudahan dengan aspek terbaru yang diperkenalkan oleh KPM dapat memantau perjalanan anak tuan-tuan dan puan-puan untuk kemasukan ke sekolah menengah nanti. Jadi kita untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peperiksaan masih ada peringkat sekolah untuk tahap 2 sahaja. Jadi murid-murid tahun 4, 5 dan 6 masih terlibat dengan peperiksaan peringkat sekolah. Sekurang-kurangnya 3 kali setahun ada peperiksaan. Tidak bagi tahun 1, 2 dan 3. Jadi untuk aspek utama yang dinilai untuk kemasukan anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah berasrama penuh, untuk sekolah feeder yang berhampiran, maksudnya sekolah menengah Pulau Nyok, yang berhampiran sekolah menengah Indah Putra, itu sekolah feeder, dinilai dari segi pencapaian PBD, pentadbiran bilik darjah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pentadbiran bilik darjah ni kita nilai sepanjang tahun. Banyak aspek yang kita nilai daripada PBD ini. Kita pertama daripada aspek lisan, bacaan, penulisan. Jadi itu aspek, dan keempat adalah aspek pemerhatian. 4 aspek utama ni dinilai oleh guru-guru sepanjang masa di dalam kelas semasa pengajaran. Itu kalau bersemuka. Dan kalau tidak bersemuka, macam mana yang kita buat sistem sekarang ni, PDPR pun dinilai juga aspek PBD dari segi PDPR itu sendiri. Daripada mana? Daripada latihan anak-anak tuan-puan yang siapkan. Sebab itulah saya mohon jasa baik, tuan-tuan dan puan-puan pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan siap, sebab cikgu akan cek jawapan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan itu mendapati kaedah PBD yang nak dinilai pada hari tersebut. Dan akhirnya PBD inilah yang akan dibawa kepada
hujung tahun nanti dia akan nilai fasa yang kedua untuk pencapaian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk subjek utama. Bila sebut subjek utama, tahap 2 dia tahun 4 dan 5 dia ada 11 mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, 11 mata pelajaran dinilai daripada tahun 4 dan 5. Bagi tahun 6 ada 13 mata pelajaran. Jadi 13 mata pelajaran ni ada PBD-nya. Di setiap PBD ni ada kriteria-kriteria dia, lajur-lajur dia, kemahiran-kemahiran yang dinilai setiap pencapaian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah PBD ni cukup penting sebagai satu aset utama, sebagai satu token utama untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah nanti, insya-Allah. Itu aspek yang pertama. Di aspek yang kedua kita nilai daripada PAJSK. Penilaian aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Dan di situ menilai dari segi pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pencapaian kurikulum dia sendiri. Itu ada persen-persen dia yang akan dinilai bila mana kita melihat kepada CJ yang akhir nanti, yang dalam tu ada PBD, dalam tu ada PAJSK dan dalam tu juga ada psikometrik. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang aspek utama yang KPM minta semua setiap sekolah dapat lakukan untuk perjalanan sepanjang tahun 6 ini nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan jelas. Seandainya selepas ni ada soalan yang perlu dikemukakan, kita akan share bersama-sama, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu Cikgu Syamil untuk pusingan yang pertama. Saya serahkan balik pada Cikgu Syamil. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azman. Okey, untuk meneruskan taklimat kita malam ni, saya jemput Ustazah Sabirah. Ustazah Sabirah ada Ustazah Sabirah? Hello Ustazah. Hello. Okey, alright. Saya jemput Ustazah Sabirah. Ustazah tak buka mic, Ustazah. Dekat saya ni Ustazah dah buka mic, saya rasa headphone Ustazah tu tak cucuk tak dekat laptop tu? Tak dengar Ustazah, tak dengar. Tak dengar. Saya nampak Ustazah tu, Ustazah bercakap-cakap tapi suaranya tidak kedengaran. Dengar tak? Okey. Alright. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruskan. Terima kasih Sir Syamil. Yang dihormati barisan pentadbir, ibu bapa, guru-guru. Baik, saya selaku guru bimbingan dan kaunseling Sekian Kinting, terima kasih sebelum tu. Nampak tak kat skrin tak? Nampak tak kat skrin? Tak nak? Ustazah nak present ke? Ya. Okey. Sat nah. Saya dulu lah. Okey. Nanti Ustazah present. Alright. Okey. Boleh dah tu Ustazah. Ustazah terus buka yang nampak. Ustazah buka yang unit bimbingan presentation tu sebelah tu. Ya. Meraba-raba ni. Okey. Okey. Baik, saya diminta oleh Tuan Guru Besar untuk memperjelaskan apa itu psikometrik dan juga kenapa kita perlu kepada ujian psikometrik.
Okay, baik, seperti yang diterangkan oleh Cikgu Man tadi, psikometrik merupakan komponen pentaksiran berdasarkan sekolah di peringkat sekolah rendah. Dalam komponen ini terdapat kalau dulu ada 4 lah, tapi sekarang ni ada PBD, PJSK dan juga psikometrik. Tak nampak, tak dapat Nampak. Nampak. Ada PBD, PJSK, pentaksiran psikometrik ada. Okey, kalau sebelum ni ada UPSR lah. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu pentaksiran psikometrik. Okey, kalau ikut tu pentaksiran psikometrik ni dia kita bagi pada PBS ni terbagi kepada 2 lah, akademik dan bukan akademik. Jadi psikometrik ni duduk dalam kategori bukan akademik. Maksud bukan akademik ni dia tak perlu baca buku lah. Kalau yang akademik ni macam PBD yang dibuat oleh cikgu-cikgu dalam kelas tu. Sebab tu lah kita minta waris-waris pastikan anak-anak kita ni membuat tugasan yang diberikan. Jadi kalau yang bukan akademik ni seperti psikometrik dan juga PJSK. Okay, baik, saya terus pada slide yang seterusnya. Kita tengok apa tu psikometrik. Okey, pentaksiran psikometrik ni dijalankan, kita buat pada murid-murid tahun 6, iaitu kita menguji kepada inventory kecerdasan pelbagai. Maksudnya kecerdasan pelbagai ni ialah kebolehan manusia yang Allah ciptakan ni. Kita mempunyai pelbagai kebolehan. Jadi kita jalankan ujian ni masa di murid tahun 6. Okey, dalam ujian ni saya besarkan sikit lah kan. Okay. Kita nak menguji untuk kita nilai kebolehan murid, minat murid. Nampak tak lah? Nampak besar tak? Saya tadi skrin yang satu kita tak nampak. Nampak. Nampak jelas lah? Ya, betul. Okey, baik, jadinya ujian ni kita buat untuk murid tahun 6 dan saya pun dah laksanakan untuk anak-anak murid tahun 6. Jadi kita nak nilai dari segi yang tadi saya cakap kepelbagaian kecerdasan lah, dan jadinya dia ada 9 konstruk ni lah yang kita nilai ni nanti. Okay. Tak boleh besar lah. Besar. Okey, nampak lah. Okey, 9 ni dia meliputi verbal language. Verbal language ni macam bahasa. Visual ruang ni konstruk ni, dalam konstruk kecerdasan pelbagai dalam orang ujian yang anak-anak kita jawab ni, ada benda-benda ni lah yang kita nak nilai tu. Nilai dari segi apa, bahasa. Verbal language ni adalah bahasa. Visual ruang ni adalah macam kebolehan dia melukis. Lepas tu logik matematik ni kebolehan dia dalam subjek matematik. Ini muzik. Yang satu lagi naturalistik ni lebih kepada minat dia kepada alam sekitar. Kinestetik ni pula ialah kebolehan yang biasanya murid-murid yang aktif lah, yang bersukan, yang lebih kinestetik ni pergerakan lah, lebih kepada yang aktif. Interpersonal ni maksud dia kebolehan dia berinteraksi dengan orang lain. Intrapersonal menilai kedaran dia tentang diri sendiri dan dia boleh menilai diri dia sendiri, intra ni. Dan existential ni lebih kepada dia alert dengan alam sekitar. Baik, kenapa kita perlu kepada ujian psikometrik ni ya? Kenapa kita perlu ujian psikometrik ni ialah
Satunya kenapa? Sebab kemasukan ke sekolah menengah kita perlu, terutamanya kepada sekolah-sekolah yang terpilih. Dia akan tengok psikometrik tu. Kalau nak masuk sekolah sains, dia nak tengoklah subjek sains, subjek mat dia tu maka ada skor dia lebih tinggi lah, sebab menunjukkan minat dia tu pada subjek-subjek tu. Okay. Kalau mungkin dia nak masuk sekolah agama, dia lebih melihat kepada, kalau sekolah agama ni dia melihat kepada dia panggil, dia tinggi, saya tunjuk dia tinggi kepada skor apa tu yang akhir sekali tu. Okay, baik. Dan dari segi satu, dari segi kerjaya, dia ujian ni juga dijalankan di tingkat sekolah menengah untuk melihat kecenderungan murid dari segi kerjaya. Okey, contohnya kalau kita tengoklah, kalau saya buat ujian, saya dah buat ujian dan saya dah tengok dapatan hasil ujian tu. Contohnya murid A ni, nama dia Siti lah kan, saya tengok dia lebih kalau markah dari segi intra ni maksud dia orang yang tak banyak bercakap, markah dari intra dia tu tinggi, skor dia tinggi. Intra ni dia orang yang jenis tak banyak bercakap. Jadi orang yang tak banyak bercakap ni, kalau nanti kalau di sekolah menengah ni dia lebih dari segi kerjaya sesuai ni. Orang tak banyak cakap, kerjaya dia dalam, kita tengok dalam macam jadi pegawai di library ke kan. Kalau orang yang banyak bercakap, dia tak sesuai lah. Kalau pemilihan kerjaya tu, kalau dia buat ujian kan, sebab orang banyak tak sesuai lah, dia duduk dekat library nanti bising berat lagi. Ataupun orang yang tak banyak bercakap ni, intra ni, dia kalau mekanik dia sesuai lah. Okay. Baik, biasanya ujian ni dia akan diteruskan sampai ke peringkat sekolah menengah. Di tingkat sekolah rendah ni kita hanya menilai dari segi minat murid dan bagaimana keperluan ni untuk ibu bapa guna. Macam mana kita sebagai ibu bapa nak guna hasil dapatan. Maksudnya apabila saya dah buat ni, bila ibu bapa nampak nanti di sijil tu, dia tengok anak kita ni, maksudnya anak kita ni dia macam, contohnya dia kurang inter tu, maksud interpersonal ni dia kurang, kita markah skor dia kurang. Jadi kita kalau boleh kita nak anak kita lebih. Jadi benda ni dia boleh diubah. Maksud dia ujian ni boleh sikap ni, personality seorang ni boleh berubah berdasarkan ilmu dia dan juga persekitaran dia. Maksud dia kita boleh build dia lah, kita boleh bilak dia. Contohnya kan, kalau jadi ibu bapa ni, kita sebagai ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kenal lah anak kita. Jadi kita, sebabnya kalau kita kena kenal anak kita, sebab kadang kita tengok dari segi luaran je, kita tak tahu. Sebab tu macam kami pun keperluan ni juga kepada guru-guru, hasil dapatan kajian ni juga perlu untuk guru-guru. Untuk guru-guru ni kenal murid-murid. Kadang kita tengok, murid ni dia lemah, bila kita dapat kena pasir lah, murid ni lemah matematik, lemah dari subjek sangat lemah dari segi bahasa Melayu. Jadi hasil ni cikgu boleh guna pakai jugalah untuk kita buat tambah baikkan lah. Okay. Dan okay lah, jadi itulah dari segi personality kita pun yang saya nak tekankan sekali, personality seorang tu boleh berubah bergantung kepada ilmu dan juga persekitaran dia. Jadi jangan kita tengok skor anak kita tu dalam tu rendah, macam tak berhati, tak boleh diubah. Jadi setiap manusia, akhir kata setiap manusia tu Allah ciptakan dengan berbeza-beza, dan apa yang Allah ciptakan tu sesuai dengan diri kita, dan kita jadilah insan yang terbaik apa yang Allah ciptakan sesuai dengan kita. Dan sebagai ibu bapa, peranan ibu bapa kita dalam malam ni kan, semua ibu bapa kita lah berperanan untuk gilakkan kebolehan anak kita tu. Jadi kita kena tahu lah anak kita ni jenis macam mana, orang macam mana, kita kena kenal personality tu.
Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Okey, baik. Tok Syariah. Baik, okey. Saya rasa jelas kot lah. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu saja dan terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Sabira. Okey, saya rasa kita sampai ke penghujung dah. Saya serahkan kembali kepada Tuan Guru Besar Cikgu Ihsan untuk buat rumusan. Lepas tu kita bagi peluang dekat Tuan Guru Besar untuk buat rumusan. Okey, silakan. Apa ni, boleh jemput buat Cikgu tahun 6 tu kot. Cikgu tahun 6 mungkin ada benda nak sampaikan. Wakil lah, seorang wakil untuk bercakap. Sila. Cikgu Rosniah kan, Cikgu siapa yang ada. Wakil Cikgu tahun 6 cakap sikit. Cikgu Rosniah ada. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bergemi kita ya. Baik. Terima kasih Cikgu Syamil yang berusaha, Cikgu Nurul Ihsan, barisan guru kanan, guru-guru tahun 6, rakan-rakan guru, para waris, yang ada anak-anak di sebelah tu, dan anak-anak didik yang cikgu sayangi sekalian lah, dah lama tak tengok muka kan. Baik, seperti mana yang Cikgu Ihsan cakap dan Cikgu Azman cakap tadi, kita ni sekarang ni belajar di rumah. Belajar dari rumah. Memang nak bersemuka kan. Sebab cikgu boleh tengok muka kamu faham ke tak, muka kamu boleh buat ke tak, tapi bila di dalam telefon ni, cikgu tak boleh lah tengok impression kamu. Tapi tak apalah, kita buat macam mana pun kita belajar. Okey, baik. Yang pertama cikgu minta kamu semot jadual. Kan? Setiap hari ada jadual subjek, ada masa yang pihak sekolah dah tetapkan. Jadi kamu tolong semot sebab waktu-waktu subjek tu berbeza-beza. Jadi kalau kamu alert benda tu, jadi kamu tak ada masalah. Ya. Baik, satu lagi harapan cikgu, ya, para-para kita. Baik, kamu kena berkata secara aktif. PDPR secara aktif dan harap kamu siap yang semua cikgu bagi. Cikgu tak banyak pun. Cikgu kerja-kerja rumah cikgu bagi tak banyak. Kalau banyak, cikgu bagi sampai 2 minggu untuk siapkan. Tapi kalau sekadar kuis-kuis tu boleh jawab segera dan boleh hantar segera. Tolong siapkan. Jangan tangguh-tangguh sebab bila kita tangguh ni, kerja kita semakin banyak, semakin bertimbun. Okey? Ada cikgu yang suruh kamu buat personal message atau PM untuk kamu, kalau kamu dah siap PM. Hantar terus. Jadi kamu kena alert lah benda tu, kamu kena ambil, kamu kena prihatin, dan kalau kamu tak ambil bahagian langsung dalam PDPR, macam Cikgu Azman cakap tadi lah, kamu ketinggalan. Kita tak tahu sampai bila PDPR ni akan diteruskan. Kalau kita dapat bersemuka semula, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kalau kita sambung lagi, jadi macam itulah kita kena belajar. Jadi untuk pengetahuan kamu dan cikgu-cikgu lain juga, ya, respon pelajar, respon student kurang, ya, agak kurang. Bukan hanya cikgu saja, tapi cikgu-cikgu lain juga. Cikgu-cikgu tanya macam mana subjek lain, sama saja. Kebanyakannya, selalunya orang yang sama juga yang akan bagi respon.
cikgu faham ya, cikgu faham. Kita ni ada masalah internet. Jadi sebagai salah satu penyelesaiannya, cara kamu nak selesainya, tanya kawan. Nah, telefon kawan, cikgu bagi kerja sekolah apa hari ni? Sebab aku tak boleh, rumah aku tak ada. Tak, macam-macam lah seluruh lah, apa lah, macam-macam. Tadi ada murid cikgu apa? Cikgu rasa macam dia ni seorang yang bertanggungjawab. Kata, cikgu saya dah siap. Ada cikgu bagi tapi tak boleh hantar sebab slow sangat rumah internet saya. Tak apa, okey lah tu. Nanti bila dah laju balik kamu hantar lah. Yang pastinya kamu berusaha nak siapkan. Selain pada tu, subjek-subjek bukan teras. Subjek-subjek PSB, sejarah, PJ, PK dan lain-lain tu kamu kena buat juga. Sebab cikgu-cikgu pun nak buat pentaksiran. Semua cikgu buat pentaksiran. Bukan hanya subjek-subjek teras sahaja. Okey, jadi kamu kena, semua kerja sekolah kena buat. Tak kira lah subjek macam mana pun. Okey, untuk yang akhir ni saya syukur. Saya sangat bersyukur kerana saya dapat berjumpa dengan kamu, jumpa dengan para waris, jumpa dengan kawan-kawan cikgu-cikgu pentadbir semua. Walaupun secara Google Meet. Terubat juga rindu cikgu ni. Terubat juga cikgu boleh cakap dengan kamu pun jadilah. Ya. Semoga kamu semua sihat. Cikgu nasihatkan kamu jaga SOP, jaga kesihatan. Ya. Semoga cepat berakhir lah. Cepat berakhir dan kita dapat berjumpa semula. InsyaAllah. Baik, itu saja cikgu. Cikgu semua para. Terima kasih. Cakap. Baik, terima kasih Cikgu Rosnia atas pesanan yang terbaiklah untuk anak-anak. Memanglah cikgu pun lama rindu anak-anak murid yang sekian lama tak dapat. Saya tengok dalam Facebook pun ada cikgu kadang-kadang hantar video, anak-anak murid hantar dia pun komen, sebut ramah tak jumpa anak-anak murid dan sebagainya. Okey, satu lagi kaedah yang saya nak minta ibu bapa buat, kalau dah kata kita ni berhubung secara two way, maksudnya dua hala. Ibu bapa bagi cikgu bagi maklumat, ibu bapa terima maklumat dan hantar balik. Sama ada anak ataupun mak yang hantar. Tak apalah. Yang penting belajar. Kaedah yang kedua yang saya nampak, kalau tak faham apa yang disampaikan oleh cikgu, saya harap cikgu pun berlapang dada. Pihak waris ni telefon. Minta guna telefon ataupun WhatsApp tanya. Saya sekarang ni saya ada terima 5 orang anak-anak murid yang WhatsApp tanya beberapa soalan berkaitan dengan tajuk dia lah. Yang itu penting. Jadi untuk tahun 6 ni dahulukan dengan kaedah yang apa ni yang saya sebutkan tadi. Agak tak boleh ni kalau anak tak boleh jawab, minta anak-anak tu telefon cikgu tanya ataupun WhatsApp cikgu. Tapi janganlah telefon WhatsApp belas malam sampai pukul 11, 10, 12 pula. Tanya dulu ada ruang masa lapang. Cikgu boleh lah saya nak sembang sikit dengan cikgu. Sama ada mak ayah ataupun anak lah. Saya rasa jangan boleh lah anak-anak boleh cakap. Ini satu kaedah lagi. Tadi saya tak mau ulang dah. Banyak kaedah yang disebutkan tadi ni saya tak ulang dah. Jadi yang saya abang ni ialah buat panggilan telefon. Okey. Itu satu kaedah lagi. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan sekolah, nak tanya habang apapun, ada dalam grup. Anak-anak kita ada dalam grup. Tuan-tuan dan perempuan pun ada dalam grup. Tuan-tuan bagi soalan, contoh soalan tu nak tanya kepada guru besar. Dalam grup tak apa. Nanti cikgu kelas akan forward kat saya. Ada kelas, semua kelas ada nama saya. Saya ada nama kelas, kemungkinan saya tak sempat nak tengok semua. Grup ni banyak. Bukan dekat kelas ya, hak sekolah ya, macam-macam lagi. Jadi kalau ada, guru kelas akan forward soalan cikgu, soalan tuan-tuan perempuan kepada cikgu tu dan di forward kepada saya. Saya akan cuba jawab. Jadi kita akan selesailah insya-Allah. Tak boleh buat kerja sekolah, masalah internet dan sebagainya. Kalau yang seterusnya yang saya nak minta tuan-tuan bagi perhatian, tengok jiran-jiran, anak-anak kawan-kawan kita yang tidak ada kemudahan internet dan tak dapat belajar. Apa masalah dia? Tak apa, maksud saya ni kena jaga tepi kain orang Ustaz. Tolong jaga tepi kain orang untuk nak bagi manfaat kepada orang tu. Ni kalau tengok anak dia ni tak makan sebelah rumah yang biaknya.
kalau anak tak boleh mengaji, orang duk habaq, pi tanya habaq Ustaz. Baru-baru ni minggu lepas saya turun pi 2 buah rumah. Pi tinjau tengok ada masalah anak-anak yang tak buat kerja sekolah langsung, tak hantar bahan, tak hantar apa yang cikgu minta tu, mereka tak hantar. Jadi saya ambil inisiatif ajak AJK, PIBG turun pergi tengok Ustaz. Tapi tak usah lama lah, tengok kejauh ya. Bincang, tanya habaq masyarakat tu, orang kampung tu, dapat gambaran. Yang tak ada data misalnya di kampung Tanjung, baru ni saya pergi tu, tak ada data, tak cukup nak guna handset, habis data. Saya harap yang tu pun maklum, dan saya ada call lah dengan JKK, dan JPKK, supaya kalau tak data tu RM5 tu, tak payahlah minta kat cikgu di sekolah. Kan, impun kawan-kawan bagi seorang RM1, cukup dah. Top up saya kat dia. Sambil tu bolehlah bagi nasihat. Top up kat dia tu yang bagi duit. Minta kat dia number telefon, habaq, jenis apa? DG ke, Tuntong ke, Red One ke, message. Tolong top up kat dia. Supaya dia ada line untuk dia lah. Untuk dia hantar bahan dan berhubung dengan cikgu. Itu satulah yang saya ingat perlu yang saya tegaskan. Okey. Sebelum saya nak serah kembali ke moderator kita, Cikgu Syamil sebagai penutup, mungkin ada lagi daripada kalangan cikgu-cikgu kita yang nak sampaikan maklumat kepada waris. Dipersilakan. Cikgu tahun 6 terutamanya. Ataupun PKM, Cikgu Ustazah Bakis ada maklumat apa yang nak sampaikan sikit? Sila. Last kali kita nak buka pada waris untuk bersoal jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada. Okey, terima kasih Cikgu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati barisan penolong kanan, rakan-rakan guru, seterusnya waris-waris yang dikasihi sekalian. Saya cuma nak mengingatkanlah ada 2-3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di dalam PDPR tu. Nah, walaupun mereka tidak hadir ke sekolah, kehadiran mereka tu kita masukkan dalam kehadiran online. Nah, maksudnya kalau kata anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tu tak mengikuti kelas PDPR, maka faham sendirilah kan. Jadi saya amatlah mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan mengingatkan anak-anak walaupun berada di rumah, kehadiran adalah seperti mana berada di sekolah secara bersemuka. Amat penting. Sebab rekod kehadiran akan direkodkan di dalam sijil berhenti sekolah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada penghujung tahun nanti. Nah, dia memang diambil kira kerana sijil berhenti itu amat penting untuk kemasukan ke sekolah menengah nanti. Nah, jadi itu perkara pertama. Perkara yang kedua, berkaitan dengan sumbangan dan sebagainya. Nah, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun ternanti-nanti berkaitan dengan bantuan ataupun sumbangan. Macam bantuan awal persekolahan hari itu kita dah selesai, alhamdulillah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita sama-sama doakan supaya Allah beri ruang untuk kita bersemuka ataupun diberi ruang untuk waris dapat hadir ke sekolah. Kerana peruntukan untuk bantuan KUAM telah pun dikreditkan ke akaun sekolah seluruh Malaysia. Cuma pengagihan saja ditangguhkan buat sementara kerana kita masih dalam proses PKP. Maksudnya tidak dibenarkan waris datang ke premis sekolah. Jadi sama-sama kita doakan moga pandemik ni makin menurun dan diberi ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan hadir dan sumbangan itu akan dapat diagihkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali, saya ingin mengingatkanlah peringatan kepada kita semualah supaya amat penting menjaga SOP, jaga kesihatan anak-anak dan sekiranya ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terlibat ataupun adalah tapi saya amat mengharapkan dan mendoakan tidak berlakulah kepada kita semua dan sekiranya ada terlibat ada berkaitanlah dengan COVID-19 dan sebagainya ni, tolong maklumkan kepada pihak sekolah sebab ini amat penting untuk data sebab saya memang setiap hari saya memang akan kalau ada maklumat memang saya terpaksa maklumkan kepada PPD, kemudian saya akan tagging sebab dia ada dalam kehadiran. Sebab tu saya kata walaupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah tapi
kehadiran, permasalahan kaitan kehadiran, semua kita buat macam biasa. Jadi saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan alert ataupun ambil cakna dengan perkara yang begini. Dan sebelum saya akhiri, macam Tuan Guru Besar beritahu tadi, berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dari segi gadget dan sebagainya tu, maksudnya bila untuk dia masuk untuk kelas PDPR dia tak boleh sebab ada masalah-masalah kekangan yang pihak sekolah boleh membantu. Sekiranya ada, tolong maklumkan. Tolong maklumkan. Boleh melalui AJK PIBG pun boleh ataupun direct kepada cikgu-cikgu kelas dalam grup-grup kelas masing-masing tu. Okey, rasa itu saja cikgu. Terima kasih kepada semua yang sudi join untuk malam ni. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk semua. Wallahualam. Terima kasih cikgu. Cikgu tak buka mic cikgu. Sorry. Okey, baik, terima kasih kepada PKM sudah bagi tadi, dan saya rasa saya tak cakap panjang dah. Segala maklumat yang nak saya disampaikan tu saya dah agih-agihkan kepada semua PK1 ada buat dah, PKM. Dan last sekali lagi moderator dia ulas sendiri lah. Minta dia ulas last sekali. Sebelum dia tutup dia ulas. Cuma saya nak minta ruang ini daripada Waris pun ada yang nak cakap apa-apa sebelum saya tutup. Bila Waris buka suara, buka video, gambar. Kalau tak nampak semua gambar pun tak apa. Cakap lah. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan, ada pertanyaan, ada apa-apa yang nak dikongsikan, silakan. Ada tak soalan? Kau nak WhatsApp saja. Apa yang disampaikan oleh Ustazah Balqis tadi berkaitan dengan line tu, kita ambil beratlah benda macam tu. Sebab apa, kehadiran ni bukan saja cikgu, bukan saja murid, cikgu pun kita rekod. Cikgu yang mana tak masuk kelas pun kita rekod ni. Cikgu tak masuk kelas maya pun rekod. PD minta laporan. Jadi saya pun sekolah ni saya nak maklum, cikgu tidak dibenarkan ke sekolah setakat lah ni, kecuali ada tugas rasmi, tugas penting yang dipanggil oleh pihak sekolah boleh main. Nak bagi bahan melalui sekolah kat cikgu pun tak boleh, kecuali luar pagar. Ada waris yang minta nak ambil bahan tu, saya benarkan ambil melalui luar pagar. Permis sekolah kalau masuk kita scan My Sejahtera. Kalau scan dah salah pula masuk sekolah. Yang tu saya kena faham lah. Baik. Sila, Waris dari kalangan cikgu pun boleh nak tanya soalan. Silakan. Okey lah, 10.30 lagi 3 minit. Kita akan tutup. Ada wakil PIBG dah masuk dalam grup kita. Cik Tun lah Cik Tun. Cik Tun, takziah untuk Cik Tun. Tapi melawat tak boleh, tapi ziarah. Cik Tun ada tadi? Kalau ada boleh cakap sikit. Okey, PIBG. Sila Waris. Assalamualaikum. Ya, bagus. Ya, saya ada. Ya, ada. Terima kasih banyak. Ya, Cik Tun. Kami bagi pihak sekolah dah lah dalam grup PIBG lah, nak pergi ziarah tak boleh. Tak apalah. Terima kasih lah semua. Okey, sila. Mana yang nak cakap sila. Ni ada orang cakap. Sila teruskan. Saya nampak ada Waris tadi.
Ada tak? Ada tak soalan, pertanyaan? Ya. Okey, ya, silakan. Silakan. Cuma saya nampak dalam waktu PDPR ni, saya pun alhamdulillah lah. Betul, kita pun dah PKP tak boleh pergi kerja. Nampak sikit lah sesi pembelajaran online ni. Bila anak-anak kita buat melalui online, kebanyakan kotak soalan yang diberi tu kebanyakannya ibu bapa yang tolong buat, tolong ajak. Jadi maksudnya jawapan tu bukan daripada anak, daripada waris lah. Yang tu yang pertama lah. Tu yang kedua tu kita minta lah kalau boleh cikgu-cikgu ada macam effort sendirilah, maksudnya boleh buat satu video tutorial sendiri. Cikgu tu ajak setiap penerangan, setiap tajuk yang nak diajar tu buat video. Sebab tengok saya sebagai waris tengok apa yang dihantar melalui itu. Kadang-kadang saya sendiri tak boleh nak tolong anak-anak saya ni. Kita tak tahu kaedah nak ajak mereka tu. Jadi yang seterusnya tadi ada Tuan Encik Azman dengan Puan Ustazah Balkis ada cerita pasal sistem permakahan. Kalau boleh tak macam untuk tahap kita nak, kalau boleh diberi dikeluarkan peratusan di dalam WhatsApp group tu, peratusan anak-anak yang dah buat PDPR ni. Sekiranya kami ni sebagai waris boleh juga nak maintain lah, walaupun kita tak tahu. Kita tahu mana sistem online yang dia buat tu. Macam anak saya bila kita tanya dah siap. Dah siap. Kita tak tahu dia buat macam mana kan. Itu kalau boleh dinyatakan dalam peratusan ke subjek atau teras ke apa yang ni boleh ditunjukkan lah dalam ni, sebab kita nak tahu berapa persen yang dia buat tu. Yang tu saya ingat yang tu sajalah. Kalau boleh satu lagi macam contoh macam tahun ni BPSR tak ada kan. Kalau boleh ada macam subjek-subjek teras tu, kita mohonlah untuk cikgu-cikgu boleh adakan satu ruang untuk buat Google Meet dengan anak-anak kelas ni, anak-anak kami ni, untuk mereka macam boleh nampak jugalah ada seorang guru yang mengajak, seorang guru yang mengajar macam di sekolah. Mereka mungkin lebih faham lah daripada ibu bapa yang tak tahu kaedah cara cikgu mengajar tu kan. Yang tu lah maksud saya. Saya nak terang lebih lanjut tu. Tak tahu, tapi apa yang saya nampak daripada anak saya macam tu lah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pandangan. Pandangan tu saya pun setuju. Kita himpun cadangan dan pandangan waris ini untuk kita buat penambahbaikan. Biasanya ada video tu. Cikgu ni kadang-kadang dia malu nak rakam, dia bagi video yang guru pakar. Yang tu tak apa. Nak rakaman ni dia akan ada. InsyaAllah saya cuba usahakan nanti. Seterusnya yang berkaitan dengan markah tu, saya ingat Cikgu Man tolong jawab Ustaz. Bagi sikit panduan. Bagaimana mereka nak tahu markah tu. Mungkin ada cara kita nak abang. Silakan. Sila fikir satu. Okey, terima kasih Cikgu Ihsan. Terima kasih kepada waris yang bertanya tu. Berhubung dengan penglibatan murid itu sendiri, jadi berhubung dengan PBD itu sendiri, untuk makluman waris yang berkenaan, kita menanya cikgu ni ada satu borang khas dia yang dia buat. Dia menilai murid tentang kehadiran murid pada hari tersebut mengikut PDPR, ikut subjek dia, dan ada penilaian PBD dia di situ. Dan PBD ni adalah kita tak boleh share dengan mana-mana waris, kecuali waris tu PM cikgu tu sendiri melihat berapa pencapaian anak-anak dia. Saya rasa amat diusahakanlah. Jadi kalau kita nak share dalam grup yang melibatkan satu orang ramai di PBD ni, kita tak boleh share kepada semua orang, sebab dia maklumat peribadi murid-murid tersebut, pencapaian dia ikut kemahiran yang dicapai. Jadi saya cadangkanlah, kalau waris nak tahu pencapaian anak tuan-tuan dan perempuan tentang subjek yang berkenaan, harap PM cikgu yang berkenaan, dia akan share pencapaian anak tuan-tuan dan perempuan, tahap PBD dia dan berapa soalan yang dia betul dan sebagainya. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Man. Okey.
penjelasan tu. Saya rasa cikgu, tuan-tuan dan puan yang bertanya tu dapat maklumat lah. Jelas apa yang disampaikan. Okey, rakaman tu nanti kita usahakan. Satu lagi saya nak pesan, dalam kita belajar ni, sumber ilmu ni banyak. Jangan harap, seperti saya kata, jangan bergantung ataupun tunggu cikgu saja. Cikgu kita banyak dah ni. Dalam TV, dia ada rancangan Didik TV yang kerajaan bagi tu, time tu. Jadi kena tunggulah, kena tunggu. Sungguh-sungguh. Waris ni di rumah, saya dulu peringkat awal, kita duk tikai masalah cikgu tu, tak mengajar dan sebagainya. Jadi macam-macam cakap. Jadi lah ni pula cikgu telah pun dibebankan dengan macam ni. Kena buat program, nak kena buat macam-macam. Ada masa dan ada masa tak dan. Jadi kelang kabut di rumah lah dan sebagainya. Adalah kan benda-benda yang kelemahan tu memang berlaku. Dan kita juga di rumah sebagai waris, cikgu pun ada anak, dia pun waris juga. Saya nak beritahu begini, di rumah ni kalau kita tengok benda yang tak tahu, janganlah tanya harap tunggu cikgu WhatsApp saja. Di rumah ni ada bahan, ada buku teks, ada buku latihan, dan kita boleh beli bahan-bahan rujukan ataupun kita boleh rujuk melalui YouTube ataupun Google yang boleh, yang ada lah ni. Dulu kita duk risau penggunaan handphone ni, halau ni kena pakai dan dipantau lah macam mana waris kita cakap tadi ni. Kita lah ni, kita banyak masa berada di rumah dengan anak. Kita pula ambil tugas cikgu jadi cikgu. Tak apalah, kita cikgu yang tak di kursus. Tapi sebenarnya kita cikgu yang pertama ada rumah ni. Sebagai bapa ni, cikgu yang pertama ada rumah. Dia lah nak memastikan anak-anak dia mengaji, boleh kesihatan yang baik dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak anak kita boleh, kita kena banyak usaha lah. Lah ni ada tuition online. Jangan pasal sebab kata tak ada UPSR tu, kita pun tak ada apa dah. Biar dia anak kita boleh tak boleh tu tak apa, tak ada apa-apa. Jadi Cikgu Man fikir satu live tentang tahap pentafsiran, penilaian itu yang kita buat. Memanglah kita nak tunjuk ke semua orang tu, tak boleh lah dia lawan kata pula kat anak kawan dia, siapa hang dapat 5, aku dapat 4, hang dapat 3. Jadi tahap dia 1 hingga 5 tahap penilaian tu. Jadi saya ambil pendekatan ni, waris yang rajin ataupun yang mau nak dapat maklumat ni, dia terus direct dengan cikgu kelas. Dia boleh tanya. Okey. Itu satu kaedah yang lebih mudah macam yang saya sebutkan tadi lah. Kalau nak tahu masalah lain, telefon je. Telefon ataupun WhatsApp. Tak ada masalah. Cuma janganlah WhatsApp. Abang tadi janganlah WhatsApp lewat-lewat malam. Kan ada cikgu, ada anak kecil, ada cikgu belah malam ni dia pun tak mau nak jawab telefon dah dan sebagainya kan. Jadi dia ambil masa tu WhatsApp dulu kat dia. Soal mengaji ni, kita ni banyak kaedah. Kaedah yang dibagi itu ialah kaedah-kaedah yang disepakat. Maknanya kementerian pilih, cikgu bagi. Tapi kita fikir lagi, apa lagi kaedah yang kita gunakan. Sama ada rakam video ke apa, nak jumpa dan sebagainya. Buatlah macam mana pun supaya maklumat sampai. Jadi boleh kongsi. Yang ni kita mengalu-alukan. Ada cara lain lagi yang boleh kita buat. Okey, saya ingat jelas tu saya ulas ni. Kau ada lagi waris lain? Kau ada seorang lagi nak cakap? Sila. Saya ingat kena tu dah. Okey, 10 lebih dah. 10, 35, 36 dah. Ada lagi waris? Kalau tak ada, kita nak serah balik kat Cikgu Syamil, moderator. Tak ada. Okey, tak ada. Saya nak ambil Cikgu Syamil lah. Okey. Saya ucap tahniah dan terima kasih semua kepada waris pada malam ini. 20 orang ni. Jadi kat saya 17 ya. 20. Ramai lagi kot. Okey. 25. 25 alhamdulillah. Saya anggap ramai tu. Cikgu yang para waris yang bapa yang sudi meluangkan masa bersama anak-anak. Berada ni tinggal Zat TV, tinggal tengok drama Zat dengan budak dengan cikgu ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini dapat manfaat lah, dapat sebagai garis panduan kepada tuan-tuan dan puan. Pastikan anak kita jenam itu belajar biasa, belajar dan terus belajar. Jangan abaikan mereka sebab mereka masih jauh perjalanan untuk mendaki
jadi seorang yang dewasa yang berjaya dalam hidup. Ya, tahun 6 ni. Jangan anggap bila tidak ada UPSR kita abaikan. Teruskan sebab penilaian untuk masuk ke sekolah-sekolah menengah sekarang ni juga agak semuanya kena ada penilaian berbentuk rakaman lah, video lah, apa semua dan sebagainya. Jadi usahalah, jadilah kita tak jadi yang berjaya ni, jadilah guru di rumah untuk bantu anak-anak kita untuk jadi anak yang berjaya dalam hidup. Jadi saya ingat itu saja untuk ucapan saya. Terima kasih semua kepada yang terlibat pada malam ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kembali kepada malam itu. Terima kasih Tuan Guru Besar. Akhir kata terima kasih semua waris, tuan-tuan dan perempuan, Tuan Guru Besar, rakan-rakan guru, para waris, anak-anak, semua sekali lah yang sama-sama bersama kita pada taklimat malam ni. Esok akan saya kongsikan sesi rakaman taklimat kita malam ni. Saya record, so saya akan kongsikan taklimat ni di grup bersama waris lah, grup WhatsApp tu. Saya akan kongsikan, lepas tu kita boleh tengok balik mana-mana waris yang tak sempat join, kawan-kawan kita, jalan-jalan kita yang tak sempat join tu, boleh tengok balik apa isi bincangan yang kita bincang malam ni. So sekian dari sini, mohon maaf salah silap daripada kami, para guru, wakil Sekolah Kebangsaan Hakim Tih semua sekali lah. Kami mohon maaf andai kata ada tutur kata yang salah silap ke kat mana-mana ke, kami mohon maaf. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi akan datang. Terima kasih. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wan-Nas. Subhanallah. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.